Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih Ustaz Ahmad Faiz yang telah memberi kesempatan untuk bersama kita berkuliah pada malam ini. Dan rasanya dah lama tak bersama dengan Ustaz, dan akhir sekali dulu kita bersama dalam kuliah Wahabi. Dan malam ini kita berkesempatan lagi untuk satu tajuk yang kita minta, kita beri kepada Ustaz tadi, iaitu syirik sedar tak sedar. Itu tajuk yang telah pun kita minta Ustaz lemparkan ataupun untuk huraikan pada malam ini. Beliau seorang pendakwah bebas, banyak ilmu, masih muda, bertenaga dan petah berbicara tuan-tuan. Kita dengarkan malam ini. Tapi hanya yang kita minta sikit lah daripada beliau, kalau boleh dapat adjust sikit kepada logat Selangor sikit lah pada malam ini. Kenapa selalunya Ustaz kalau berbicara selalu dalam logat Kelantan, jadi mungkin ramai sini tak begitu dapat memahaminya. Kalau boleh dapat lebihkan sikit ke dalam Selangorian untuk kita dengarkan penjelasan yang lebih mantap daripada Ustaz pada malam ini. Kerana kita tahu beliau muka dah nampak mirip orang Selangor dah tak ada masalah untuk jadi untuk bercakap dalam bahasa Selangor di sini. Dan kita menjemput teruslah bahagia Ustaz untuk impian majlis kita malam ini dalam tajuk yang telah pun kita beri, iaitu syirik sedar tak sedar. Silakan dengan sehormatnya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dan Allah Ta'ala siap untuk ampun dosa selain daripada dosa syirik. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin sekalian, lama sungguh hamba tak mari sini ni. Tajuk mengelah itu Wahabi dah ni. Masa tu tak siap lagi sebelah ni, tak ada pasal ekor lagi dah. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ninya kita dapat kumpul. Sedang molek tiap-tiap Rabu kedua ni ambolah free. Hari lain tu penuh belaka dah. Jadi alhamdulillah. Bolehlah mengisi juga. Ambo terlupa dah benar pagi tak ada. Sedap dah dalam kepala otaknya tak ada kuliah lain ni. Ye. Aku pun berjanji ada kuliah sini. Tak apalah. Ala kuliahnya ambo tak usah kecek banyak. Sebab kalau hamba kecek ni jadi tak tahu nak beri di mana, kerana tajuk hak diberi pun baru pagi tadi beri, tengah hari dah rasanya tidak duk pagi dah. Tajuk syirik sedar tak sedar, jadi duk kalut sehari-hari ni hamba petik dalam satu kitab. Senang kita baca kitab tu tahu nak beri di mana. Kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah, lebih dikenali dengan Muqaddimah Sughra karangan Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Jadi yang petik dalam kitab ni, kata Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata dianya, wa anwa'u syirki sittatun. Dan bermula bagai-bagai syirik itu ada 6 bagai. Faham tu? Faham dah?
Lebih kurang je lorat Kelantan, lorat Selangor pun sikit je bezanya. Nah. Dan bermula bagai-bagai syirik itu ada 6 bagai. Berarti syirik itu dia banyak kategori. Nah, banyak bagai. Jadi gapo dia 6 bagai syirik ni? Sebelum kita nak masuk tahu gapo dia 6 bagai syirik ni, terlebih dahulunya syarah. Syarah ni pensyarah kita ni namanya Imam Abu Ishaq Ibrahim Andalusi. Dia syarah. Dia kata asyirku bermula syirik lughatan, dari segi bahasanya huwa ialah ibaratun, ialah ibarat panggilan amman. Daripada mereka ada khalal ghaira, yang memasuklah akan yang lain ma'allahi serta Allah Ta'ala. Itu dari segi bahasanya bila sebut kata syirik, ialah panggilan yang menunjukkan maknanya tiap-tiap orang yang memasukkan akan selain daripada Allah berserta Allah. Maknanya menyengutukan Allah. Kita sebut menyengutukan Allah, mensekutukan Allah. Menyamakan Allah dengan selain daripada Allah, atau menyamakan selain daripada Allah dengan Allah. Itu. Wastilahan, dan secara istilah bila sebut kata syirik, ibaratun an kulli ma yujibul kufra, ialah panggilan ibarat cakapan tentang daripada tiap-tiap barang yang memestikan akan kufur. Itu. Tiap-tiap yang memestikan akan kufur, itu dia panggil syirik. Tapi di sini dia panggil syirkul akbar. Karena syirik ini ada 2. Pertama dia panggil syirkul akbar, yang kedua dipanggil syirkul asghar, atau dengan nama yang lainnya dipanggil juga syirkul jali dan syirkul khafi. Gapo dia syirkul akbar, yakni syirik yang terbesar. Terjemah Melayu kita syirik yang terbesar. Kemudian gapo dia syirkul asghar, syirik yang terkecil. Maka sebab tu nama selain daripada syirkul akbar dipanggil syirkul jali. Mana syirik yang terang-terangan, jelas. Bila terlalu besar, nampak jelas. Tapi nampak jelas pun bagi siapa yang mengetahui. Siapa yang belajar, yang mengaji, maka dia tahu ini syirkul akbar, syirik yang terbesar. Tapi bagi siapa yang tak mengaji, tak tahu, maka dia tak tahu, dia jatuh di dalam syirik. Itu tajuk barangkalinya dikehendaki syirik sedar tak sedar. Ada lagi dipanggil syirik asghar tadi. Nama lain bagi syirkul asghar dipanggil syirkul khafi, syirik yang halus. Halus tak halus, siapakah kita pun tak sedar bahawasanya kita pun syirik. Maka antara farkun baina syirkil jali atau syirkil akbari, syirik secara terang-terangan atau syirik yang terbesar, bisyirkil asghar atau syirkil khafi, dengan syirik yang halus, yang kecil. Ini bezanya ialah satu masuk ke dalam ranah akidah, dan satu lagi hanya masuk di dalam ranah dosa. Beza tu dah. Tu beza. Baik. Bagaimana yang masuk di dalam ranah akidah? Artinya yujibul kufra, memastikan akan kekufuran. Tu. Baik. Ya. Kalau gitu panjang syarah ni. Kufur ni pula berapa dia syarah habis dah weh. Wal kufru, dan bermula kufur tu pula lughatan dari segi bahasa as-satru, ialah menutup. Mana dalil daripada bahasa kamathali ghaithin a'jabal kuffara, seperti perumpamaan Allah Ta'ala buat contoh, perumpamaan dengan apa? Tumbuhan ataupun tanaman yang tumbuh daripada penutup bumi, gitu.
Jadi asal kufur tu ialah penutup, tutup. Tapi dari segi istilah, kufur ialah al-jahlu billah, orang jahil dengan Allah Ta'ala, orang tak kenal Allah Ta'ala, itu dipanggil kufur. Kalau gitu, wal kufru akhassu minasyirki, dan kufur itu lebih khusus daripada syirik. Mana tiap-tiap kufur tentu syirik, tapi tiap-tiap syirik belum tentu kufur. Gitu. Tiap-tiap kufur tentu syirik. Tapi tiap-tiap syirik belum tentu kufur. Mana contohnya? Seperti syirkul asghar tadi, syirik yang terkecil, atau syirkul khafi, syirik yang halus, itu tidak kufur. Tidak masuk dalam dosa kufur, hanya berdosa. Mana contoh-contohnya ialah seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, hubbul jah, hubbur riyasah, hubbud dunya. Itu dipanggil syirkul asghar, syirkul khafi, syirik yang halus. Tidak termasuk di dalam ranah kekufuran. Jadi kadang-kadang orang kita tidak cermat bila hanya sebut perkataan syirik, dihukumkan orang yang sembahyang riya syirik, orang yang sembahyang ujub syirik. Kemudian diambil ayat Quran yang saya baca di awal tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Silap tu. Sedangkan ayat yang Allah Ta'ala sebut Allah tidak akan sekali-kali ampun dosa syirik, itu syirkul jali, syirik secara terang-terangan, atau dipanggil syirkul akbar, syirik yang terbesar. Karena syirik itu masuk di dalam ranah akidah. Mana yujibul kufro, yang mewajibkan akan kufur. Artinya sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa kekufuran. Gitu. Tetapi dosa selain daripada dosa kekufuran, Allah siap untuk mengampuninya. Itu dah. Kalau seorang itu taubat dengan sebenar-benar taubatan nasuha dan menyesal sungguh-sungguh, ada rukun-rukun taubatnya, an-nadmu wal azmu wal iqla'. An-nadmu maknanya menyesal, an-nadmu wal azmu, dan berazam tidak mahu kembali lagi mengerjakan maksiat tersebut. Wal iqla', minta Allah Ta'ala cabut bekas maksiat tu, jangan bagi ada di dalam hati kita. Kalau dosa bersabit dengan Allah Ta'ala saja, Allah siap untuk ampun. Kalau dosa bersabit dengan anak Adam, maka wajib kena minta istihlal, minta halal, minta maaf dan sebagainya. Itu. Jadi dosa yang dikatakan tidak diampun oleh Allah itu dosa kufur. Adapun riya, ujub, sum'ah, takabur, ini juga syirik, tapi syirkul khafi. Istilah tu beza dah. Jadi sebab tu kalau syirkul khafi, syirik yang halus ni perbahasannya di dalam ilmu tasawuf, di dalam perbahasan ilmu tasawuf. Tapi kalau syirkul jali, perbahasannya di dalam ilmu akidah. Lagu tu. Tu. Mana dalilnya kekufuran tu lebih khusus berbanding syirik? Bidalilin firadi syirki anil kufri fi syirkil aghradi. Dengan dalilnya menunggal, tertunggallah, tersendirilah syirik daripada kekufuran pada masalah syirkil aghrad. Dia panggil syirkil aghrad tu, dia panggil apa? Al-amalu li ghairillah, beramal kerana selain daripada Allah. Mari semaya untuk orang tengok. Dia panggil riak. Riak. Mana semaya untuk orang tengok? Kalau orang tak ada, tak semaya pun sekali dia. Berat tu. Jadi kalau sembahyang kerana nak memperlihatkan kepada orang, itu dipanggil riak. Al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riak, batal habis segala pahala. Saja sia-sia. Tu. Lepas tu kalau gitu payahlah ustaz. Malah saya nak semaya, takut orang tengok. Tarkul a'mal li ajli riya.
riaul akbar ni. Tinggal amal kerana takut ke riak besar lagi. Nak muluk dah. Beramal kerana manusia tengok itu riak. Habis segala pahala. Jadi takut orang tengok, malah semaya masjid surah, takut orang tengok. Tu riak bapak besar riak dah. Nah, lepas tu macam mana? Artinya kita kena mujahadah, lawan nafsu kita. Jangan buat kerana manusia, jangan tinggal kerana manusia, jangan. Kalau tinggal kerana sakit perut tak apa, mari dah surah sakit perut nak berak, keluar pula surah pergi berak rumah sebab air tak ada di tandah masjid surau. Tak apa tu. Bukan tinggal amal kerana manusia, kerana sakit perut. Tinggal amal kerana manusia riak, beramal kerana manusia pun riak. Pendek kata kerana orang riak lalu. Tu dah. Tu orang panggil syirik juga tu. Tapi syirkul aghraq dia panggil, atau syirkul khafi, syirkul asghar, syirik yang terkecil, syirik yang terhalus, atau syirik kerana beramal tujuannya selain daripada Allah. Maka sebab tu kita kena senantiasa lawan dalam nafsu kitanya, lawan dengan nafsu kita supaya apa? Kita semaya ke, kita puasa ke, kita baca Quran ke, kita berzikir ke, kita bersedekah ke, kita buat apa sahaja perintah Allah Ta'ala rojaan li thawabillah, karena harap pahala yang ganjaran besar daripada Allah, khaufan an iqabillah, takut seksa api neraka Allah Ta'ala. Ikhlas tu, ikhlas tu dia panggil ikhlas mukhlisin. Kalau ikhlas mukhlasin tu bahasnya panjang, itu dalam kitab-kitab tasawuf bahas. Kalau kita dapat ikhlas mukhlisin pun wujud dah. Mana kita semaya ni kerana nak pahala Tuhan, nak syurga Tuhan, buat apa sahaja aktiviti kita nak kepada redha Allah Ta'ala, nak syurga Allah, nak pahala Allah, dan takut neraka Allah, takut azab seksa Allah, takut ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dipanggil ikhlas. Tak kira bukan semaya saja. Buat demonstrasi untuk Palestin bukan kerana Allah, jangan kerana nak tunjuk ke manusia, jangan. Kerana manusia habis saja, sia-sia. Dan inilah orang panggil penyakit umat Islam. Mana? Al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta pada keuntungan dunia. Buat apa-apa saja program, hatta keagamaan sekalipun, untuk untung dunia. Tapi benci soal keuntungan akhirat. Tak kira lah buat apa pun. Ngajar agama, mari jauh-jauh mengajar. Kerana apa? Kerana salah raut. Kalau salah raut nipis, tak mari dah ni. Sakit perut semua. Tak cakap jepuk dah. Mari ustaz, tarikh bila free, tak free saya, kau penuh semua. Sakit perut semua, tak boleh pergi semua. Pasal sapu surat ni pih, sapu duit ni pih. Ustaz pun penyakit alwahan juga. Kalau ustaz pun penyakit alwahan, orang tidak ustaz tak tahu. Itu penyakit hak ditimpa kepada kita. Naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Allah telah cabut daripada dada-dada musuh-musuh kita akan kehebatan kita. Tak ada hebat. Dia mau ingat ke menatang Yahoo tu sakit kepala bila kita boykot McDonald. Sakit kepala menatang Yahoo. Kening gini, Allah, orang Malaysia boykot dah McDonald. Aduh, berdenyuk otak menatang Yahoo. Dia berdenyuk otak. Dah hak berdenyuk otak tu ialah pak mak, pak le, denak hak duk kerja di McDonald tu cari kerja mana. Hak berdenyuk otak tu pak tu. Demo tu tak berdenyuk otak, tak ada berapa pun. Sebab tu soal boykot tak boykot ni terpulang kepada individu. Tak usah balah lah. Balah pula bak boykot. Mufti-mufti punya maki ke dia. La haula wala quwata illa billah. Awak nak boykot. Orang tak usah boykot, sila. Jangan duk buat video tunjuk. Tengok Israel Melayu, Zionis Melayu duk makan KFC, McDonald. Oi, sedapnya bedah ke dia. Senang pun nak jatuh hukum.
Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum di atas sesuatu tu mesti penuh gambaran masalah sesuatu tersebut, bukan senang. Memang franchise, memang itu, tapi macam mana cara pengelolaan, pengurusan dia, duit tu ke mana, banyak hak mana mudarat, yang mana lebih kurang mudarat. Tu semua kerja mufti. Tak payah kita jadi mufti kerana Sultan Selangor tak bayar kepada kita gaji. Sibuk jadi mufti juga ni. Jadi terpulang. Saya menghormati orang boikot. Saya pun boikot. Tapi orang tak boikot jangan kita duk kata berapa dia Zionis kau berapa, jangan. Mufti lagi tak jatuh hukum, kita duk pandai lebih pada mufti pasal apa? Orang Islam duk pergi sana, duk kena tembok sana, duk kena bom sana. Kita sini duk berada berkelahi, duk berada balah. Tu acah-acah buat demonstrasi. Tak bagi orang takbir. Boleh. Tak bagi orang akad dera Palestin. Tak bagi orang apa lagi? Macam-macam pelik tak bagi akad dera Hamas. Pelik. Sebab dia kata Hamas ni pengganah. Orang berjuang untuk negara sendiri boleh kalau kita kata pengganas? Orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara sendiri boleh kalau kita katakan pengganas? Cuba tengok map location, ada tak nama Palestin sekarang? Tak ada dah. Dia mau buat dah. Cuba tanya hati masing-masing. Kalau kita buka map location, tak ada Malaysia. Tak ada nama Malaysia. Ada India Sia ke, China Sia ke, macam mana perasaan kita? Tak apa ke? Masa relax lah. Apa yang penting hidup kita boleh makan kenyang, gitu ke? Orang yang berjuang untuk tanah air itu tidak boleh digelar penggana. Yang pengganah tu ialah penjajah. Gitu. Kenapa? Kerana cintakan tanah air itu juzuk daripada iman. Orang yang khianat dengan tanah air itu khianat dengan agama. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang khianat dengan negaranya, maka dia khianat dengan agamanya. Kenapa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Karena cintakan tanah air itu ialah juzuk daripada keimanan. Faman khana watanahu halalu dammuh. Siapa yang khianati tanah air dia, halal darah dia. Sahabat hak tu. Walau dia tak kafir pun tak apalah, tapi dia khianat dengan tanah air dia. Dia buat komplot pula dengan penjajah. Untuk jajah rakyat sendiri. Jangan main-main. Walaupun tak kafir, tapi halal. Kerana apa? Kerana mengkhianati negara. Jangan main mengkhianati negara ni. Itu. Tak ada namanya pengganah. Dia kata saya tak sokong Hamas, tapi saya sokong rakyat Palestin. Hamas tu Bangladesh ke? Orang Hamas tu orang Bangladesh ke? Orang Fatah tu orang Bangladesh ke? Semua tu berjuang untuk negara dia masing-masing. Sebab itulah Masyaikh Azhar tak bagi orang Gaza keluar daripada Gaza. Jangan keluar. Bersabar. Isbiru, duduk sabar. Walaupun terpaksa syahid pun jangan keluar. Karena itu adalah program puak Zionis dah. Bila keluar itulah baru tepuk tangan. Kita boikot MACD tak tepuk tangan. Tak pening. Ni orang Gaza tak keluar daripada Gaza. Itu sakit kepala Netanyahu. Aduh, sakit kepala. Denyuk otak. So pasal yang ajar tanah Palestin tu, tanah Gaza tu habis hak lain habis dah. Gaza ni bentengnya. Kalau keluar semua jadi pengungsi, jadi pelarian, tepuk tangan kita. Ni kita nak. Maka sebab tu jangan keluar, duduk di situ, sabar walau syahid, hadiah daripada Allah Taala. Kita tugas pulanya berdoa. Jangan tinggal berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin, doa senjata orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah, doa tu ialah otak bagi ibadah. Ad-du'a mazharul ubudiyah, doa tu ialah tempat menzahir kehambaan kita dengan Allah Taala. Doa jangan tinggal. Talabu syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarra' bi niyatil ibadah. Kita minta sesuatu dengan Allah daripada kita hamba dengan wajah merendahkan jiwa serta dengan niat ibadah. Bukan jangan kita paksa Tuhan pula. Ya Allah, tolonglah menang. Macam mana tak menang-menang lagi Islam ni, Palestin ni? Jangan gitu. Jangan paksa Tuhan, jangan. Tukar pula dia jadi Tuhan. Doa tengok Facebook. Mana tak menang lagi? Jangan.
Nah, biniyatilah ibadah. Niatnya ibadah. Mana? Pertama, karena takut ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil berat urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu bahaya tu. Nah, bahaya tu. Akhirat esok minta syafaat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Tanya orang mana orang ni? Nah, orang Islam lah ya Rasulullah. Ya kau Islam. Iya ya Rasulullah. Jadi tu nenek hantu Kesultanan Melayu Melaka lagi masuk Islam tu nenek kita. Nah, sekarang tak apa Islam macam kafir. Sudah. Pasal kita tak percaya, tak ingat, tak kira doa. Kan kita? Satu. Ingat. Kemudian Nabi SAW janji apa? Maka tak sedut sibuk. Nah, tak sedut sibuk lebih-lebih. Rasulullah dah janji, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda, sehingga orang Islam yang akan bunuh orang Yahudi. Nah, akan bunuh orang Yahudi. Nah, hingga mana? Hatta yahtadi al-yahudi wara asy-syajari wal hajar, sehingga orang Yahudi ini lari bertempiaran sembunyi di belakang pokok kayu batu. Nah, lari. Lah ni pun lari dah. Nah, tapi tak siapa lagi hak Nabi sebut. Di mana? Fayaqulu syajaru wal hajaru, maka pokok kayu batu akan bercakap. Nah, tengok. Ini isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kualiti orang Islam ketika itu ialah mukmin taqi. Kenapa? Kerana berlaku amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat. Kalau zahir pada diri mukmin taqi dipanggil karamah. Ya gitu. Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil wali wal wali huwa mu'minun taqiyun, maka dipanggil karamah. Kalau berlaku juga pada zaman kita, sedangkan kita ni bukan mukmin taqi, bukan wali. Nah, kita ku wali. Maka dipanggil ma'unah, pertolongan daripada Allah. Mana? Pokok kayu batu bercakap, ya muslim, hai orang Islam, hadzal yahudiyyu khalfi, nih mata Yahudi ada belakang aku nih, ta'alau faqtuluh, mari sini bunuh. Melainkan satu pokok. Apa nama pokok? Illa gharqat. Kenapa? Li'annahu min syajaratil yahudi. Kerana pokok gharqat tu ialah pokok Yahudi. Yahudi tahu tak? Tahu. Batu tanah pokok pun. Tu tanah. Dia tahu Nabi SAW tu betul Nabi. Nah, tanah banyak pokok tu. Pasal pokok tu tak bercakap. Pokok lain batu semua bercakap. Wajib kita imani, wajib kita izaan wal qabul fil qalbi bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena yakin, terima, setuju dengan apa hak Nabi royak, apa yang Nabi bagi tahu. Itu bahasa Selangor. Apa yang Nabi royak, apa yang Nabi bagi tahu. Royak Kelantan, daripada Arab riwayat. Apa hak Nabi kabur tu ganung, daripada Arab juga khabar. Kalau beri tahu tu baru Melayu asli, beri tahu, tak ada daripada mana-mana bahasa Arab ada. Tapi kalau orang Kelantan ni banyak dekat dengan orang Arab jadi lagu tu. Royak. Hak Nabi royak wajib kita nak percaya. Bila itu bukan tugas kita, itu bukan kerja kita, itu ialah kerja Allah Taala. Kerja kitanya ialah kerja hamba. Itu baik. Keluar tajuk dah lah weh, tajuk syirik. Baik. Kalau gitu tiap-tiap syirik belum tentu kufur, tiap-tiap kufur pasti syirik. Gitu. Tiap-tiap kufur pasti syirik. Tapi tiap-tiap syirik belum tentu kufur. Pasal ada syirik yang tidak kufur. Mana? Seperti syirkul asghar tadi, syirkul khafi tadi, syirkul gharbi ataupun al-aghrad dia panggil. Syirik kita orang mukmin, kita beriman dengan Allah, kita tidak menyekutukan Allah,
Tapi dalam ibadat kita tu ada kita masuk kerana itu, kerana ini. Ni penyakit. Ni penyakit ni. Penyakit kita lemah ni kerana ni. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Kan Nabi sabda gitu. Pasti mengerumuni oleh sekalian umat-umat yang nak menghancurkan kalian, seperti mana bersungguhnya orang yang mengerumuni makanan pada hidangan. Nah, kita kumu makannya. Sungguh tak? Sungguh. Tengok lauk mana nak cobek. Nah, ni ikan ni ada tulai ke tak, nak cicuh dalam budu ke dalam sambal poyok ke. Kayak gitu. Kau makan ikut suka lah. Capap ke apa pun telai lagi lah. Tulai-tulai ayam pun mamuh. Gitu ke? Nah, sungguh tak? Sungguh. Nah, hatta buffet sekalipun tidak hidangan makanan. Sungguh tak? Sungguh. Buka sosok pun you tengok nasi gapo ni, nasi putih ni, nasi minyak ni, nasi hujan panas, hujan itik-itik, hujan lebat, macam-macam hujan Sungguh tak? Sungguh. Bukan asam mai bubuh, asal ada nasi jadilah, asal ada makan. Tak, bersungguh. Seperti itulah bersungguhnya sekalian umat-umat tu mengerumuni kita. Itu dah. Tengok. Kumu. Nah, jatuh. Lah ni di mana lagi pemimpin seperti Muammar Gaddafi, di mana lagi pemimpin seperti Saddam Hussein. Ya, dulu kita terprovokasi. Nah, kena bunuh ke rakyat sendiri semua pemimpin-pemimpin tu. Kayak gitu. Sebab tu pengganah ni tidak ada di negara yang sedang berjuang untuk negaranya, untuk kebebasan tanah airnya. Nah, tapi pengganah tu ada kalau berperang di dalam negara yang aman damai. Yang itu ingat. Nih, macam kita Malaysia ni. Aman, aman. Damai, damai. Tenteram dah. Nah, ada tak rasa bimbang takut bom jatuh ke apa dah? Tak ada. Santai, sejuk, nyandar dinding sambil tunggu isyak, tidur pun boleh lelak lagi dah. Aman, tenteram. Tiba-tiba dalam keamanan tenteram ni, saya ceramah. Ayo perang, ayo jihad. Memang pengganah. Itu pengganah. Nah, itu pengganas. Negara aman, negara makmur, negara damai. Nah, tapi ceramahnya untuk perang, jihad. Itu pengganah. Tapi kalau negara kita dijajah, Amerika mari jajah ke? Wal'iyadzubillah. Mari lepas bom. Saya pun ceramah. Ayo ibu-ibu ayah-ayah, kita intifada. Kita ambil je apa-apa barang yang ada kat rumah. Lesung tak lesung, parang tak parang, kelewar tak kelewar, batu kita lawan nata mereka ni. Contoh. Nah, adakah ibu-ibu ayah-ayah kata saya pengganah? Negara sedang dijajah. Pengganah Ustaz Baih ni, astagfirullahalazim. Kita tak boleh macam tu. Biarlah mereka bom negara kita. Nah, kita duduk diam-diam macam penyanyi nasyid soleh. Cukuplah. Boleh tu. Basak tadi panggil. Basak kalau begitu. Maka mempertahankan daulah kenegaraan itu ialah fardu ain bagi tiap-tiap ahli watan. Itu ingat tu. Baik, habis. 6 tu bagai syirik. 1 betul masuk lagi. Pukul 8 dah. 1 syirku istiqlalin. 1 dia panggil syirku istiqlalin. Apa syirku istiqlalin? Huwa dan ia itu syirku istiqlal. Asal istiqlal ni pengasingan. Isbatu ilahaini mustaqillaini. Nah, mustaqillaini, mengisbat, meyakini ada dua Tuhan yang terasing kedua-duanya. Ini kasyirkil majusi, seperti syiriknya orang majusi. Dah. Ni memang tak ada lah kita. Tak ada lah siapa ada. Ada kan kita? Allah pun Tuhan juga, tapi ada lagi Tuhan lain daripada Allah. Berat tu. Nah, kalau ada lagu tu mengucap balik kafir tu. Tapi memang ada kalau dah jahil. Naik kata jahil ni janganlah. Nah, kadatil jahlu antakuna kufran. Dekatlah oleh jahil tu dengan kekufuran. Seperti mata hitam dengan mata putih saja dekat. Nah, ada satu orang hamba Allah. Saya ni selalu sebut Tuhan. Kita kena beriman dengan Tuhan. Kita dengan taat perintah Tuhan. Kita jangan langgar perintah Tuhan. Kita kena gapo lagi? Tuhan.
Jadi ada satu orang tu haji tu, dia mari nak nasihat. Dia kata, ustaz, saya nak nasihat sikit ustaz. Oh, hebat. Boleh nak nasihat ustaz. Kalau betul-betul ustaz tu salah, boleh dinasihati. Tapi kalau kita tu bijak, jangan. Bukan bijak, bijak. Kalau orang Kelantan sebut sabdu bijak, itu maksudnya bodoh. Nah, cuma bahasa lain daripada kasar bodoh dipanggil bijak. Nah, bijak kau si dia ni. Mana bodoh ni. Cuma bahasa yang tapih sikit. Nah, sensor, dia tak sebut bodoh, sebut bijak. Nanti kan saya dengar ustaz tu sebut Tuhan. Sebut Allah lah ustaz. Tuhan ni ke banyak. Sudah. Tuhan ni banyak dia kata. Kamu tanya Tuhan banyak. Pak Cik Haji. Tuhan banyak. Nah. Tuhan mana hak banyak tu? Di Batu Kih ada Tuhan. Siap. Di Kelantan tu besar-besar 3 ekor. Hak besar-besar Tuhan ada. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Tu Tuhan juga dia panggil. Siapa panggil dia tu Tuhan? Hak duk panggil dia tu Tuhan tu acong leng long leng teng long long ananda karupan ala gapa? Pak cik nama apa? Pak cik nama Sleme, nama Dolo, nama Pak Emak, nama Somak. Bapa nak jadi poncang long leng teng long long? Tu bukan Tuhan tu. Tu batu. Tuhan pelesu. Panggil Tuhan juga tapi Tuhan pelesu. Bukan Tuhan lah. Duit pelesu bukan duit. Kau buat mana? Pergi beli dengan duit pelesu. Saya kata ni duit pelesu ni Pak Cik. Duit apa kau? Ambil boleh ke? Laku ke? Duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan tu Tuhan. Kita orang Islam bila sebut Tuhan tu Allah. Bila sebut Allah tu Tuhan. Nak ada lagi kau Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Ngatik saja. Tak faham makna berapa. Hati healing saja. La ilaha illallah. Nak makan gula lepas tu. Tak faham berapa mengatik. Siap tu. Ada lagi Tuhan lain pada Allah. Kata Tuhan ke banyak. Tuhan banyak kafir Pak Cik. Nah ni Tuhan banyak ni paling kurang banyak dua. Isbatul ilahi isbatu ilahaini mustaqillaini, mengisbatkan dua Tuhan yang asing kedua-duanya. Ini seperti siapa? Kasyirkil majusi, seperti syirik puak-puak penyembah api. Dia ada syirik, dia ada Tuhan gelap, ada Tuhan cerah. Tuhan cerah lah hak baik, iaitu api simbolnya. Maka didirikan satu bangunan yang tinggi, ditelah nyalakan api di atas tu. Dipanggil apa? Manarah. Tu tempat bakar api. Maka bila Sayyidina Umar tu membuka parsi, Sayyidina Umar tengok, gapo dia bangunan ni pelak tinggi, nak kata boleh duduk emas, sedap muka kecilnya. Nah, jawabnya tu api. Nah, tempat kami sembah tok Tuhan kami tinggi dulu. Tak tinggi Tuhan dia, mana api. Maka oleh Sayyidina Umar, bangunan tertinggi itu diambil, apinya dibuang. Apa? Untuk laung azan, dipanggil menara. Macam kita menara. Dulu Tok Bilal dah naik atas tu. Perlu kejap Tok Bilal naik cacat Allah. Lah ni tak dah. Spekal letak dan untuk Bilal dah lah ni nya. Assalamualaikum. Sejuk. Itu dah. Habis. Baik. Kemudian yang kedua wasyirku tab'idin. Yang kedua wasani min anwa'i syirki. Yang kedua daripada bagai-bagai syirik yang 6 ialah syirku tab'idin. Tu. Mana apa syirku tab'id? Syirik juzuk, syirik bahagian. Wahwa dan ia syirku tab'id ni ialah tarkibul ilahi, menyusun Tuhan, menyusun zat Tuhan kepada beberapa juzuk. Mana? Kasyirkin Nasara wal Yahudi. Seperti syirik puak Nasrani dan puak Yahudi. Tu secara umum tu. Mana? Bagi puak Nasrani, Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, tapi daripada satu itu 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mo. Ataupun
Tuhan tu satu je, tetapi sifat dia tu boleh bercerai tanggal daripada zat dia. Mana sifat ilmu Tuhan cabut daripada zat Tuhan, jatuh ke bumi jadi Isa dan sebagainya. Itu pokok dia pun ada macam-macam mazhab. Tu Kristian tu ada macam-macam mazhab pula. Katolik, Kristian, Protestan lah, macam-macam. Macam-macam jenis pula mazhab buat dia tu. Ya, pentingnya itu asal bagi syirik puak Nasrani. Begitu juga Yahudi. Kenapa? Masing-masing mendakwa Tuhan itu ada anak. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata puak Nasrani, Isa al-Masih tu anak laki-laki Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata puak Yahudi, Uzair anak jatuh tu anak laki-laki Allah ni Uzair, bukan Al-Masih Isa dah. Dua-dua salah belaka tu. Dua-dua tu syirik belaka, kupu belaka tu. Mari mana perkataan Nasara tu asalnya daripada Hawariyun. Qala al-Hawariyun inna nahnu ansarullah. Kami ni ialah penolong agama Allah. Jadi ambil daripada perkataan itu jadilah Nasara. Itu. Begitu juga Yahudi, asal perkataannya ialah daripada nama abang Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Itu betul lah. Azal dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Kalau gitu syirkut tabai ini ada tak di kalangan kita orang Islam ni? Ada tak? Kalau jahil ada. Tu kalau jahil ada mana? Pengikut-pengikut Sihak tu di Johor tu. Dia duk buat video-video supaya rakyat umat Islam orang Malaysia ni kencam. Dia punya grup, dia punya akidah tok guru dia Sihak tu, akhirnya dia dapat pelindungan visa, pelindungan di negara luar. Tu mana? Ada video-video pengikut dia katakan Muhammad tu ialah Allah, Allah tu ialah Muhammad. Sama saja. Ketika zahir dipanggil Muhammad, ketika gaib dipanggil Allah. Buktinya apa? Allah Muhammad tidak ada kemaluan. Tengok. Dia guna hadis maudhu'. Kononnya ketika Fathil Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jijak atas belakang bahu Sayyidina Ali untuk panjat naik ke Kaabah. Sayyidina Ali tengok celah kaki Rasulullah, tidak ada kemaluan, kata dia. Nampak hadis maudhu'. Jahat menghina Sayyidina Ali karramallahu wajh. Menghinalah Sayyidina Ali, tak ada akhlak kalau gitu. Kita kalau abah kita naik atas bahu kita ataupun naik tangga, kalau kita pergi tangga abah kita suruh, ada kita nak kita celah kaki abah kita bersama mana? Ada? Ada. Bukan kalau selok pun kita dulu. Bah selok ni dulu tutup. Betul tak? Padahal kita bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Osman, tapi sebagai anak dengan bapa. Apalagi Rasulullah sepupu dengan Sayyidina Ali, lagi pula menantu dengan Rasulullah Sayyidina Ali tu. Pakai jadi mengampok mertua dia begitu sekali. Ni Sayyidina Ali ni, orang yang berakhlak. Tengok jahat popok batiniah ni. Akan ada, kalau jahil akan ada. Dah banyak pengikut-pengikut dia ni. Moci-moci orang sakit-sakit orang gi jumpa ustaz minta air tawar tak sembuh-sembuh, gi jumpa Sihak boleh air tawar dia 10 hias botol, berapa hias botol dia jual tak tahu, minum-minum sembuh. Sakit berapa, stroke ke gapo, sembuh minum air tawar dia. Hebat Sihak ni. Mula-mula air tawar, lama-lama ikut ajaran Sihak. Mana? Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Macam Kristian sebiji. Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Itu dah. Cuma ketuhanannya kok pihak bapa. Keturunannya kok pihak anak. Tu dia ni. Inna uluhiyataha min jihatil abi wa nasutahu min jihatil masih. Tu tengok. Tu bapak dia. Ini banyak lagi ni. Kalau kita nak baca syarah ni enggak banyak. Jadi kalau jahil boleh jadi. Kalau tak mengaji, tidak betul-betul pegang teguh dengan akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh jadi terpengaruh dengan syirik tadi, syirkut taba'id, syirik yang asal puak-puak Nasrani dan Yahudi. Itu yang keberapa dah tu? 3 dah. Yang kedua baru. Sudah ada 4 lagi dah ni. Baik. Wasyirku takrib ay wasalisu, dan yang ketiga min anwa'i syirki, yang ketiga daripada bagai-bagai syirik yang 6 ni, syirku takrib, syirik memperdekatkan diri dengan Allah. Lagu mana? Syirik menghampirkan diri dengan Allah.
wa huwa dan ia syirkut takrib ibadatu ghairillahi, menyembah selain daripada Allah, liyuqarriba ilallahi zulfa, supaya memperdekatkan diri kepada Allah. Nah, sebagai dekat yang sangat dekat. Ini kasyirki mutaqaddimil jahiliyati, seperti syirik para pendahulu puak jahiliyah. Jadi puak jahiliyah dulu, apabila orang-orang soleh, orang wali-wali, tok-tok guru mereka meninggal, nah, orang-orang khamat mereka meninggal, mereka mula buat patung-patung. Nah, buat patung-patung untuk apa? Untuk dipuja, untuk disembah, untuk diibadahkan dengan patung-patung tersebut. Tujuannya apa? Boleh menghampirkan lebih dekat lagi dengan Allah. Itu dia panggil syirik jahiliyah mutaqaddimin. Asal jahiliyah dulu, tok nenek jahiliyah dulu, dia boleh jadi berhala tu gitu. Nah, di zaman Nabi Nuh start mula buat patung. Nah, patung tu bukan orang biasa-biasa tu, orang wali-wali juga. Nah, orang tutup guru juga. Mula-mula buat patung je untuk kenang-kenangan. Kemudian lama-lama, sudahlah berdoa situ, sembelih kambing situ. Nah, doa kepada ya Lata ya Uzza. Suruh nama patung-patung yang dibina tadi, yang dibuat tadi itu, nama-namanya orang soleh. Tujuannya apa? Kata kamu sembah patung? Tidak, kami menyembah patung ini tujuannya untuk lebih hampir lagi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang kafir jahiliyah, dia tak kata patung tu buat langit bumi, tak kata. Nah, tidak duk bodoh dia nak patung ni buat langit bumi dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya puak kafir musyrik tu, siapa buat langit bumi? Dia kata Allah buat. Bukan patung-patung tu. Habis tu siapa? Bapa buat semua patung-patung ni. Tapi patung-patung ni tugasnya sama seperti Allah. Bahkan patung-patung inilah yang lebih memperdekatkan kita dengan Allah. Nah, memberi manfaat dan mudarat sama seperti Allah. Tu dia panggil syirkut takrib. Ini syirik berlaku kepada orang-orang kafir jahiliyah pada awal-awal mula dulu. Ini ada tak dalam umat kita ni? Kalau tidak dijaga boleh berlaku saja. Seperti ulatus sufi, pelampau-pelampau sufi. Bukan orang sufi dah, pelampau-pelampau sufi. Tu pelampau sufi lain, sufi lain. Nah, mutasawwifah lain, mendakwa diri sufi lain. Orang tasawuf sungguh beza, lain. Jadi bukan sufi itu sesat, bukan tarekat itu sesat, tapi pelampauan-pelampauan yang ada. Nah, pemujaan syekh dialah kutub, khatimul aulia dan sebagainya, maksum seperti nabi. Siap. Kira-kira lagi jadi Tuhan nanti. Nah, itu jaga-jaga dah, jaga-jaga. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni khairul umuri ausa tuha, sebaik-baik hijrah tu yang di tengah-tengah, tidak tasyaddud dan tidak tasahul, tidak ekstrim dan tidak juga liberal. Lepas tu tengah-tengah, tengah-tengah ni apa yang apa? Aiskrim sejuk sedap nanti. Tidak ekstrim tu. Aduh, kita rekah lagi. Warabi'u min anwa'i syirki, dan yang keempat, ada dua lagi dah. Yang keempat daripada 6 bagai syirik ni, syirkut taklidi, iaitu syirik taklid. Lagu mana syirik taklid? Wahwa, dan ia syirik taklid, ibadatu ghairillahi, menyembah selain daripada Allah, seperti berhala tadi, tapi taba'an lil ghairi, kerana ikut tok nenek, ikut orang lain. Ini berlaku kepada siapa ni? Syirkul taklid ni, syirkut taklid. Kasyirki mutaakhiril jahiliyati, seperti syirik yang berlaku mutaakhirin, yang akhir-akhir daripada puak-puak jahiliyah. Bila tanya kenapa mu sembah berhala ni? Nak apa mu sembah patung-patung ni? Inna wajadna aba'ana ala ummatin
wa inna ala atharihim muhtadu. Kami dapati tuk nenek moyang kami buat gini ya. Maka kami ni tak ada benda lain dah, kami ikut tuk nenek kami lah. Tuk nenek kami sembah gini, kami buat gini. Tu dia taklid tuk nenek dia. Tuk nenek dia sembah berhala, dia sembah berhala. Tanya kenapa sembah berhala? Tahu ku. Tuk mula ajar gini, pok mula ajar gini, mok mula ajar lagu ni. Jadi dia ikut mak pok dia, tuk nenek dia. Dia syirik dengan sebab taklid mak pok dia, taklid tuk nenek dia. Itu dia panggil syirkut taklidi. Ini pepayah kan nak jumpa mak pok kita ni. Tu. Tapi taklid ada tak? Taklid ada. Orang tanya Tuhan ada tak? Ada. Mesti ada Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, terima. Tak terima. Mana dalil? Dalil apanya? Ustaz-ustaz semua mengajar Tuhan ada belakang. Nampak? Jadi dia tu yakin Allah ada, Tuhan ada tu kerana ustaz. Kalau ustaz ceramah Allah tak ada, lagu mana? Mari ustaz mengajar tuan-tuan semua sebenar Allah tak ada. Saya mengaji ke langit ke-7, universiti hak paling atas sekali tu. Lagu mana? Tak ada Tuhan rupanya. Kayak gitu. Pasal Tuhan ada tu kan apa? Kerana ikut mulut tutup guru ustaz. Kalau ustaz-ustaz pakai kata Tuhan tak ada, lagu mana? Sebab tu Imam Sanusi kata, termasuk Ibnul Arabi berkata, iman muqallid lam yasih. Iman orang taklid tidak sah. Maknanya apa? Kekal dalam api neraka, kufrun. Bahaya tu. Tu bahaya. Tapi mujur pendapat tersebut dhaif, lemah. Pendapat yang kuat, iman muqallid sah. Tapi dia tu berdosa kerana tinggal berfikir, mengaji, tinggal menggunakan akal dia untuk berfikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata puak ahli neraka sa'ir, kalau mula di dunia kita berdengar, ada syaratnya kena berdengar dulu. Jangan fikir sendiri boleh sesat ke? Dengar, tahu cara berfikir yang betul, baru kita guna akal kita untuk berfikir. Ma'ana kilu au bimakna ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita tidak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Baik. Itu yang ke berapa dah? Yang ke 4. Yang kelima, wal khamisu min anwa'i syirki. Dan yang kelima daripada bagai-bagai syirik, syirkul asbabi. Ni banyak kita. Baru nak masuk tajuk pukul 8.30 dah. Syirik sedar tak sedar ni. Ni banyak ni. Syirkul asbabi. Gapo dia syirkul asbabi? Al muradu bil asbab al adiyatu, ialah ni kejadian kebiasaan berlaku. Pasal kon sejuk, pulah kipah berangin, pasal lapu cerah, stak motor gerak, pulah minyak, stak kereta cak tekan minyak bergerak, undur gi mari siapa ke destinasi. Kayak gitu. Sakit telai penado sehat. Lapar bedah makan nasi 3 pinggir pinggir. Dahaga tekok minum air gok boleh. Segelas sore, 2 gelas sore, hilang dahaga. Pakai air kotor basuh-basuh dengan air dengan sabun, hilang kotoran. Ni banyak ni. Ni syirkul asbab. Gapo syirkul asbab? Wa huwa, dan ia syirkul asbab, isnadut ta'thiri, menyandarkan, memberi bekas. At-ta'thir itu mana? Yang memberi bekas. Isnadut ta'thiri, menyandarkan yang memberi bekas itu lil asbabil adiyati, ialah kepada segala sebab-sebab kebiasaan, sebab-sebab yang beradab. Sebab-sebab yang beradab. Makan nasi, kenyang. Siapa yang memberi bekas pada kenyang? Nasi. Hak ni kekal api neraka ni. Jaga-jaga tu. Kekal dalam api neraka. Kalau dia i'tikad nasi memberi kenyang dengan tabiat nasi. Semula jadi nasi memang memberi kenyang. Semula jadi aircon memang memberi sejuk. Semula jadi kipas memang memberi angin. Semula jadi lampu memang memberi cahaya. Hak ni kafir. Kekal api neraka.
Atau tidak semula jadi, kerana kipas dapat angin, kerana lampu dapat cerah, kerana aircon dapat sejuk, kerana ubat dapat sehat, kerana nasi dapat kenyang. Hak ni pun kafir juga. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ad-Dardiri, wa man yaqul bi tab'i au bi'illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi bekas, memberi kesan pada manfaat dan mudarat dengan tabiatnya, dengan semula jadinya, atau kerananya diri dia sendiri itu memang memberi bekas, begitulah, maka kufur di sisi kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kadang apa? Dia panggil mazhab falasifah, dia panggil kasyirkil falasifati, mazhab tabi'iyyin wa mazhab ta'liliyyin. Itu mazhab tabi'iyah, mazhab tabi'iyah. Jaga-jaga, nah. Atau dia kata dak, nasi tidak memberi bekas pada kenyang, Allah yang menjadikannya kenyang. Tapi Allah telah jadikan pada nasi power, kuwah, kekuatan, mampu memberi kenyang apabila kita bedal makan. Hak ni pada kufur khilaf. Mana katanya? Wa may yaqul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad makhluk dapat asbab ni dapat memberi bekas, memberi kesan dengan sebab kuwah, power yang telah dijadikan oleh Allah pada diri dia, maka pada kufurnya khilaf ulama. Tapi sepakat ulama terkeluar fadzaka bid'iyun, itu akidah bid'ah dalalah, fala taltafit, jangan kalian ikut, jangan. Nah, patu pegangan yang betul bagaimana? Tak payah makan nasi doa Allah jadi kenyang, bodoh lah itu. Tak payah pergi klinik kalau demam sakit, doa Allah bagi sihat, bodoh lah itu. Kita disuruh ikhtiar usaha. Kudrat kita, iradat kita hanya sebatas ikhtiar. Iradat kita, kemahuan kita ikhtiar. Kudrat kita hanya usaha. Yang memberi bekas hanya Allah yang bersifat dengan kudrat iradat. Makan nasi tak apa, makanlah lapar. Tapi i'tikad yang memberi kenyang ialah Allah. Bahkan harus menyalahi. Mana? Harus pada akal makan nasi walaupun satu kontena sekalipun, kalau Allah tak bagi kenyang, tak kenyang. Betul? Harus tak? Harus pada akal, bukan harus pada mustahil akal, bukan. Harus pada akal. Walau mustahil pada adat. Pada adat mustahil. Di sinilah hukum akal dengan hukum adat mesti boleh kuasai dan mesti boleh kita bezakan antara adat dengan akal. Nah, pada akal makan nasi 10 pinggang lapar, harus. Tak makan nasi pun kenyang, harus. Pada adat mustahil. Kayak gitu. Kalau tidak, kalau baca hadis, hadis Nabi sebut, bila Dajjal mengaku Dajjal, makanan ketika itu apa? Sahabat tanya, ayu ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apa makanan yang Allah Ta'ala jadikan untuk umat mukmin, muslimin, kaum muslimin pada zaman Dajjal itu ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit-ta'am. Makanan ketika itu ialah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenyang. Terima tak pada akal? Terima pada akal? Terima. Kerana yang menjadi kenyang bukan nasi, bukan makanan, Allah. Pada adat terima tak? Tak terima pada adat. Tak ada lagi la ilaha illallah, kenyang. Kalau kenyang tu bukan la ilaha illallah tu. Bedar nasi umur orang ngatik 3 pinggir tu, lepas tu. Lepas la ilaha illallah tu bedar 3 pinggir, sedawa itu. Nah, tapi pada akal harus. Kalau orang tak erti beza hukum akal, hukum adat, ini je bahaya. Dia baca Quran, baca, api sejuk selamat. Karuk ni. Ingkar mukjizat, kafir. Nah, macam mana pokok kayu batu bercakap, ya muslim hazal yahudiyu khalfi. Cerita Doraemon ni. Siap. Nah, macam mana makannya zaman Dajjal tu ialah zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, kenyek. Cerita Pokemon ni, cerita Konoha mana, Naruto mana. Kafir kerana ingkar
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa ingkar? Pasal tak erti beza hukum akal dengan hukum adat. Ha tu bahaya tu. Tu dah. Jaga-jaga. Maka ini syirkul asbab ni. Syirik yang keberapa ni? Syirik yang kelima ni. Banyak berlaku di kalangan orang Islam kerana tidak mengaji ilmu akidah. Maka syirik ni kalau mati kekal api neraka. Bahaya tu. Duk sejuk ini dah. Pasal ekon apa pegangnya kita? Oh, ekon lah yang memberi sejuk dengan tabiat ekon, mazhab tabi'iyah falasifah. Atau kerana ekon kita dapat sejuk. Nah, bukan Allah Taala yang menjadikan sejuk. Ekon tu asbab. Nah, sejuk tu musabab. Itu sabab ekon sejuk musabab. Nasi sebab kenyang musabab. Penadol sebab sembuh penyakit demam itu musabab. Itu. Maka i'tiqad kita orang ahli sunnah wal jamaah, orang ahli tauhid, akidah Islamiyah yang menjadikan asbab Allah, yang menjadikan musabab pun Allah, yang menjadikan penado pun Allah, yang menjadikan sehat pun Allah. Bolehkah kita makan penado tak sembuh-sembuh? Boleh. Sebab tu orang mukmin dia makan ubat penado tak sembuh-sembuh, dia tak bakar kila penado. Betul? Nak mengamuk penado menipu ni, saya sudah satu kontena penado telah benar-benar bakar. Tak ada. Pasal yang memberi sehat ialah Allah. Sia-sialah kita makan penado. Dah. Allah ganjari pahala kerana kita berusaha berikhtiar untuk berubat. Sama. Kita nak selamat tak balik rumah. Nak selamat. Kau ada orang nak balik rumah nak accident. Sahaja aku accident biar mati atas jalan raya ada gitu. Tak ada. Semua orang nak selamat balik. Dan dia memilih untuk selamat, ikhtiar untuk selamat. Serta dia berusaha untuk selamat. Bawa tidak laju, patuh hak laju. Pakai topi keledar kalau naik motor, patuh hak laju. Signal dulu nak masuk cabai, jangan masuk cabai dulu baru signal. Kayak gitu. Ikut betul-betul. Tapi kalau dah Tuhan nak accident tak? Accident. Yang kita kata sia-sia aku bawa ikut patuh undang-undang. Pan ni malah dah aku nak langgar semua malah merah. Sebab accident enggak. Jangan gitu. Kita diganjari pahala di atas ikhtiar kita, usaha kita. Tapi ikhtiar usaha kita tidak memberi bekas. Kerana yang memberi bekas wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan memberi bekas itu tidak adalah melainkan hanya Allah Taala, satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba-Nya. Itu. Habis situ dah. Kemudian yang terakhir ialah syirik yang terakhir ni. Hal ni bukan syirik akidah, tapi lagi banyak berlaku pada kita orang Islam. Mana? Wasadisu, dan yang keenam yang terakhir. Bimbang ada berlaku, tengok 8.5 lebih dah. Min anwa'i syirki, daripada bagai-bagai syirik, 6 bagai syirik ialah syirkul aghradi. Tadi syirkul khafi tadi, iaitu beramal tujuannya selain daripada Allah. Nak pujian orang, nak supaya orang lihat. Itu riak. Apa syirkul aghradi? Wa huwa ay syirkul aghradi wal ba'isi al-amalu li ghairillah, beramal kerana selain daripada Allah. Seperti tadilah riak. Berat pada riak lagi, ujub berat lagi. Orang tak tengok pun. Duk semaya tahajud kat rumah seorang-seorang pukul 3 pagi. Tapi tiba-tiba rasa hebat. Tak ada siapa dia buka kain langsir rumah dia, tengok jiran gelap lagi. Di taman ni akulah paling banyak sekali tahajud. Habis. Orang panggil ujub. Tolol lebih pada riak lagi. Kalau riak lagi ada orang tengok. Ni tak ada orang, perasa luah lubang hidung sorang-sorang. Rasa tercengih hebat dengan diri sendiri. Itu ujub. Daripada ujub lahirlah sum'ah. Apa sum'ah? Suka bila kebajikannya diperdengarkan kepada orang lain. Pagi esok masuk ofis buat-buat ngatuk. Sakit tulang belakang, sakit betih. Tengok apa tu ngatuk sangat, sakit betih, sakit urat, sakit belakang, sakit pinggir. Allah semalam 100 rakaat juga tahajud. Oh, hebat awak 100 rakaat. Tidaklah hebat. Kita hamba ni kena buat bekalan untuk akhirat. Dalam hatinya orang kata hebat tu suka tak? Wah, orang kata aku hebat.
Orang panggil sum'ah. Semua ni syirkul aghradi dia panggil. Syirkul khafi, syirkul asghar. Ada 3, 4 nama. Syirkul bawaif pun dia panggil. Syirik yang tidak masuk di dalam ranah akidah tapi berdosa besar yang wajib kita kena taubat. Nah, itu habis itu. Jadi habislah tajuk syiriknya. Jadi hak paling besar sekali, semua syirik-syirik tu kalau kita jahil pasti berlaku pada diri kita. Maka untuk menghindarinya pasti tidak ada cara lain selain daripada menuntut ilmu akidah, menuntut ilmu tasawuf, paling kurang fardu ain, supaya terhindar daripada ke-6 syirik. 5-nya masuk di dalam ranah kekufuran, Tuhan tidak akan ampun sekali-kali. 1-nya masuk di dalam ranah kabair, dosa-dosa besar, yang mana masih lagi diampun oleh Allah kalau kita taubat, atau tidak diampun pun akhirat esok dibakar dalam api neraka karena ada dosa ujub, riak, sum'ah, takabur dan sebagainya, akhirnya masuk syurga. Kalau hal 5 tadi itu tak ada syurga, khalidina fiha abada, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada segala syirik-syirik tersebut. Benar-benar kita menjadi ahli tauhid, kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus membawa tauhid. Summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Rahmat dan salam Allah kita pohon ke atas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa tauhid. Apa tauhid? Ifradul ma'bud fil ibadah au fil adah, zatan wa sifatin wa af'alan, menunggalkan menunggalkan, mengiktikad dengan satu tunggal zat yang disembah pada ibadah atau pada kebiasaan kita duduk sehari-harian ni, pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatannya. Tidak ada yang memberi bekas pada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Sudah hampir pukul 35 dah tu. Lewat sangat dah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dapat manfaat, terutama bagi diri hamba sendiri yang bercakap, dan pada para hadirin semua yang mendengar. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengamalkan apa yang kita dengar pada malam ni, dan kita sampaikan pula kepada orang yang tidak hadir pada malam ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma alayka bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma alayka bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma alayka bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, khususan fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah, jadi tabung-tabung ibu-ibu ayah apa tu minta banyak sikit duit tu sebab kita nak buat jambai untuk masjid pula. Jadi alhamdulillah masjid Raudhatun Nahdiyyin kita sudah pun kita imarah dengan pengajian dan sebagainya. Pelajar-pelajar kita pun sudah pindah di tanah wakaf pondok tersebut. Cuma masjid itu tak ada jambai. Ini masalah.
Bapa tak ada jambe tu? Sebab jambe ni bukan jambe biasa, jambe luar biasa. Bapa luar biasa? Sebab dia kena buat standby untuk tingkat atas selalu. Jadi parok sikit belanja nak kena buat tapok puting dalam tanah ni. Kalau jambe saja-saja tu murah ya sebenarnya tu ni. Jadi sebabnya masjid kita hak siap dah tu untuk 500 jemaah baru. Keseluruhan kalau siap semua sekali untuk 1000 jemaah. Jadi lah ni baru siap hak 500. Nah, jambe tu duduk di bawah bangunan hak sambung lagi untuk 500 lagi jemaah. Jadi kita perlu kepada 200,000 lebih lagi untuk siap hak tu. Cuma untuk buat setakat boleh guna jambe perlu kepada 53,000 lebih kurang. Dengan quotation sendiri tu. Nah, hari kada boleh malam ni we ada lah 53,000 dalam tu. Jangan 53 ya. Nah, sedap nampak siap molek dah surat kita ni dah. We siap tempat lain pula insya-Allah lah. Jadi itu saja wallahul muwaffiq la aqimit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.